Tepi masjid ya. Tapi tak ada siapa masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bertanya, mana bunyi suara Tok Bilal lain? Bini apa jawab? Mati dah Tok Bilal. Mati Tok Bilal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Qur'an wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmatnya Allah kurniakan rezeki kepada kita. Allah masih lagi beri rezeki kita panjang umur. Masih lagi beri rezeki kita untuk kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa dia sungguh ni sama ada dia sungguh mari masjid ataupun dia sungguh cari dalam internet, ataupun dia sungguh pergi cari untuk guru, ataupun dia sungguh dengan pelbagai cara untuk mencari ilmu, maka orang ini adalah ciri-ciri di antara ciri-ciri ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Tuhan pilih kita untuk kita sama-sama duduk untuk kita cari ilmu, kita tambah ilmu, tapak ilmu. Wa yuzakkihim, kita sucikan hati kita untuk kita sama-sama mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Namanya terima kasih kepada AJK Masjid, ahli jemaah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam keseluruhannya. Semoga kita tergolong daripada kalangan 49 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga firdaus tanpa hisab, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita nak sama-sama nak tengok satu topik berkenaan dengan lagu mana kita nak mengubati hati yang mati. Kita nak ubah hati kita ni, hati yang mati. Sebelum kita nak ubah hati yang mati ni,
Maka nak ke tak nak, kita kena tahu dulu hati ni lagu mana. Dan juga kita kena tahu, adakah hati kita ni, betul ke hati kita ni duduk mana. Dan yang ketiga, cara kita nak mengobati hati kita. Pertamanya apabila kita sebut qalbun. Qalbun dalam bahasa Arab qaf lam ba. Qaf lam ba, qalbun. Maksudnya hati. Sebab tu pentingnya kalau kita ngaji Quran, kita kena ngaji satu bab yang dipanggil bab makhraj huruf. Makhraj sifat huruf. Bapa kena ngaji makhraj sifat huruf ni? Sebab kita tafsir, kita baca dengan kalbun. Kalau kita baca dengan kalbun, bermaksud dengan maksud anjing. Anjing, dog. Anjing lah, anjing. Kalau kita Kelantan kita kan sebut anjing. Maka huruf qaf ni dipanggil aqsal lisan, penghujung ataupun pangkal lidah kita belakang. Ni belakang. Kalau kita ngaji makhraj itu belakang sekali. Maka dia kena ada langit atas. Jadi dia kena yang dipanggil anak tekak, al-lihah. Al-lihah tu dipanggil anak tekak. Kemudian huruf kata pendek sikit. Belakang juga. Tapi ia depan sikit. Ia depan daripada huruf qaf. Jadi kalau kita nak sebut, kita kena sebut qa. Kita tak boleh sebut ka. Campur qaf dengan huruf ka tak boleh. Kalau sebut ka lah. Dan huruf qaf ketika kita menyebut, maka huruf qaf itu ni kena ada sifat yang dipanggil sifat isti'la. Kena angkat pakai lidah, suara irtifa'u saut, kena suara naik ke atas. Bapa kena tahu benda-benda gini, sekurang-kurangnya kita sedar diri kita ni. Betul kok aku baca Quran. Lebih-lebih lagi huruf qaf, yang mana kita nak baca sama dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ni termasuk daripada rukun salat. Bila kita sebut rukun salat kan, gapo rukun? Iaitu benda hak wajib hak kita kena buat. Tak buat benda tu, maka tak sahlah solat kita. Maka surah Al-Fatihah, kita kena rasa bahawa surah Al-Fatihah salah satu daripada rukun salat. Dan apabila kita rasa rukun salat, dia tak boleh kita baca surah Al-Fatihah ni. Bila kali ngelah betul surah Fatihah? Bila kali ngelah baca daripada guru surah Fatihah? 10, 20, 30 tahun yang lalu. Itu pun sebab apa? Duk baca jami' ngaji qiraati ke, ataupun kelas kafar ke, ataupun sekolah rendah nak ambil SPM ke, kena terpaksa kena baca. Lepas je kita kerja, maka kita lepaskan, kita duk rasa kita baca betul sama. Dia tak jadi. Makhraj sifat ni dia tak akan mari. Apabila dia tak akan mari, tak akan betul. Apabila kita ni tak betul, kena ngaji sama. Jadi benda-benda ni sangat berkait rapat dengan kita nak cerita pada malam ini. Adakah hati kita ni mati ke setara mana? Hidup ke mati? Penting. Sebab tu saya cerita satu persatu biar kita nampak. Maka dalam surah Al-Fatihah ini ada huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan kita baca ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Ataupun kita baca ihdinas siratal mustaqim. Boleh juga. Jadi tuan-puan semua, apabila dengar aja cerita, saya nak cerita betul ke salah bacaan kita ni, mari berasa ke tak nak betul? Mari berasa ke tak nak cari tak guru?
Mari berasa ke tak nak baca depan Tok Guru. Tak kira lah Tok Guru mana. Carilah sendiri. Kalaulah puan-puan mari rasa nak betul, nak baca depan Tok Guru, ketahuilah hati kita sudah Allah sedang beri cahaya. Sebab apa? Kita tak rasa kita ni betul. Kalau kita rasa kita betul sama, itu adalah salah satu sifat yang kita kena tahu, kena tolak. Ataupun bahasa Arab disebut sebagai sifat madhumah. Kita rasa aku tak ada. Contoh saya sendiri kecek. Oh, kalau baca Fatihah aku paling betul sekali, tak boleh. Kita tak boleh rasa kita paling betul sekali. Nak tahu baca betul ke tak? Contoh saya kita duduk mengajar apa nama ni? Duk bimbing Quran lah. Bimbing Quran, makhraj sifat ke apa gitu. Tapi apabila kita baca depan Syekh Arab, tak kira lah. Jangan sebut Syekh Arab. Bukan sebut semua Syekh Arab ni betul belaka. Tak boleh kata gitu. Syekh Arab yang ngaji. Dan dalam bidang Quran, dia ni pakar. Ataupun disebut sebagai mutqin. Bahasa Arabnya mutqin. Mim, ta, qaf, nun. Mutqin. Mana dia tekung. Dia ngaji sungguh-sungguh. Pak tu. Maka kita akan, kenapa tu? Ni sini, salah sini, salah sini, salah sini, salah sini. Supaya apa? Supaya bapa kita ni rasa, apabila kita jumpa orang ni, kita rasa kita ni tak pandai, kita tak pandai. Gitulah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada Nabi Musa alaihi salam. Apabila Bani Israel ni dia tanya, Bani Israel tanya, siapa paling pandai sekali? Paling berilmu sekali? Maka dijawab Nabi Musa, bukan nak agah diri. Orang tak ada orang lain, muka dia Nabi rasa tu. Maka dia kata, akulah yang paling berilmu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tegur dia. Ya Musa, mugi tempat ni, maka mu akan jumpa orang yang paling berilmu, iaitu Nabi Khidir alaihi salam. Cerita ni kita boleh tengoklah. Dalam surah Al-Kahfi, muka surat 301. Wa idh qala Musa li fatah. Start daripada ayat 60. Sampailah ayat yang ke-82, muka surat 300. Muka surat 300 ayat 60 sehinggalah ayat 82 muka surat 302. Cerita Nabi Musa, Nabi Khidir, perjalanan Nabi Musa dan Nabi Yusha bin Nun pergi jumpa Nabi Yusha balik dah, Nabi Musa pergi jumpa dengan Nabi Khidir. Ni cerita lagu mana? Akhir sekali ketahuilah Nabi Musa bahawasanya dia ni bukan dia yang paling pandai. Jadi hari ni kalau kita rasa kita ni paling pandai, maka kita tengok sejarah balik Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka kita berasa kita tak rasa pandai. Kita tak rasa kita ni pandai. Jadi huruf qaf, qalbun ini dalam Quran disebut sebanyak 168 kali. Yang memberi maksud hati. Dan daripada 168 ni, 132 dia cerita hati. Dan 36-nya cerita tentang return. Bahasa putih return atau kata-kata kembali. Kembali dengan maksud kembali. Jadi dalam Quran ni sebut qalbun. Mari mana qalbun? Kalau kita sebut hati ni, hati duduk sini. Hati duduk sini. Ni apa? Ni jantung. Maka kalau nak balah mana hati, mana jantung kat malam ni, tak habis. Tak habis, dia ada perbahasan dia lah. Perbahasan ilmu. Tapi saya nak maksudkan hati malam ini adalah hati hak di sini. Kalau sebut bahasa Melayu kita, hati sanubari. Hati sanubari, hati yang mana ni dia boleh kecek. Yang mana hati ini disebut di dalam Quran. Allah sebut dalam surah Asy-Syams. Wasy-syamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha
wal ardi wa ma dhahaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apabila kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawaha, apabila kita ni dimasuk roh, Allah cerita dalam surah Jadah, bila kita ni diciptakan daripada alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min tin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Apabila Allah Subhanahu wa taala masukkan roh, dia masukkan wa ja'ala lakumus sam'a, jadikan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, la'allakum tashkurun. Maka Allah beri kepada kita ni pilihan. Kita nak buat benda baik ke, atau kita nak buat benda jahat. Contoh, kita ada pilihan hari ni. Kalaulah masuk orang pekor, Allahu Akbar, orang pekor, kita ada pilihan untuk kita duduk rumah, tengok TV, siapa masuk Isyak, tak main Isyak. Kita ada pilihan. Dia mari itu, hati yang datang dalam hati itu dipanggil fujur. Hati fujur, hati yang tak comel. Ia mari telitah. Malah nak semaya, mari telitah. Ataupun mari telitah kan? Malah mari masjid. Kita ada mari masjid sama, ia mari telitah, mari tak mari masjid. Maka hati tu hati tak comel. Sebab itulah ayat selepas itu dia kata qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah orang yang mensucikan hati. Nak suci hati ni lagu mana? Maka kita akan pergi satu persatu. Lah ni kita nak kenal hati kita. Kita nak kenal hati kita ni. Hati kita tahu dah dari segi lughahnya ke apa. Hati ni yang memberi maksud berbolak-balik. Marilah buat kuliah lah ke apa pun tajuk, maka dia tak lari daripada mari mikir, gi balik, kena patah balik. Ataupun hati meta je baik, kemudian buat jahat balik. Contohnya kita nak cerita pasal rumah tangga. Ada ketika kita molek, ada ketika kita tak molek. Kita nak cerita pasal institusi, masjid contohnya. Ada ketika dia molek, ada ketika dia tak molek. Kita nak cerita pasal sekolah. Ada ketika dia molek, ada ketika dia tak molek. Maknanya hati kita ni sentiasa bolak-balik. Yang mana Nabi SAW ajar kepada kita. Satu doa yang Nabi SAW doa sama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'at. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Dia bolak-balikkan hati, mata kita rasa molek, mata kita rasa gini, mata kita rasa gini. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kami ni dalam agama dan ketaatan, wa ala ta'ati, dalam taat sama. Satu kata-kata ulama dia sebut, kalau kita ni toleh nak tambah amal ibadah, maka tinggallah maksiat. Ni nak takut. Boleh kecek orang depan, saya sendiri ni boleh royak, tapi nak boleh buat tu mujahadah. Atau kita kena ada pengorbanan diri. Maka apabila kita nak kenal satu persatu, hati ni lagu mana? Allah cerita dalam surah Al-Baqarah, jenis-jenis ni orang yang beriman bermula daripada ayat ketiga sampai ayat 5. Lama-lama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah cerita tiga je.
3 ayat untuk kita kenal diri kita, hati kita ni hati orang mukmin kita. Kita nak kenal hati kita orang mukmin kita. Kemudian Allah cerita pula, hati je ni hati orang yang kafir. Allah cerita 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah cerita 2 ayat. Tapi hati hak kita takutnya, hati hak jenis mana? Ayat yang seterusnya daripada ayat 8 sehinggalah muka surat sebelah dia tu. Muka surat yang ke 1, 2, 3, 4. Pada muka surat yang ke 4 Allah cerita sampai ayat ke 18, 19. Dia masih cerita sampai ayat 20. Allah ada cerita ni. Nak kata banyaknya Allah cerita. Start daripada ayat 8 sampailah ke ayat 20. Dia cerita tentang apa? Jenis hati orang munafik. Ni yang kita takut. InsyaAllah kita tak akan tergolong lah daripada golongan orang-orang yang kita kata orang kafir. Maknanya kita kata aku sembah berhala ke, pergi sembah pergi tokong ke, sembah berhala, insya-Allah kita tak akan buat gitu. Dengan izin Tuhan. Tetapi apa yang kita takut? Kita takut kita ni termasuk daripada golongan orang munafik. Orang munafik ni hak kita takut. Lagu mana orang munafik ni? Bahasa Melayu kita panggil apa? Orang jenis api dalam sekam. Musuh dalam selimut. Jenis-jenis gini. Kecek depan ni, baik. Gana kita gana kita ni gini, okey ni. Senyum. Tapi belakang kita gapo tak kata, kita kata. Hal ni jenis hati mana? Hati orang munafik. Ayatul munafiqi salah. Ciri-ciri orang munafik yang pertamanya, kalau dia buat suatu perkara, kalau dia buat tanding gapo-gapo, dia nak menih sombong. Dia nak menih sombong. Hak ni kena beringat. Kena beringat. Kecek je dia nak menih. Kalau kecek. Kalau gitu, dia nak menih. Kalau masuk gol ni dia nak menih. Gol ni nak menih belakang. Ataupun kita kata tak ada orang hak salah. Dia saja betul. Betul semua kali dia. Ni di antara sifat-sifat orang munafik. Maknanya kalau ni kita kata mu ni salah. Buat gini-gini tak ada aku betul. Kalau kita dalam mesyuarat gini, kalau orang beri pendapat, orang kata gini, dia pun pakai. Apa dia kata lah, dia nak menang ke? Dia nak kata dia hak menang. Hak ni kita kena ingat, takut adalah kita termasuk daripada perangai kita. Perangai rasa nak menang sama. Boleh, kena ingat. Yang kedua, perangai lagu mana orang munafik ni? Orang beri benda hak mana ya khianat. Ya khianat. Tak kira lah kita masa kita kerja, orang suruh pergi jawatan sikit. Dia tak jalankan amanah dengan yang baik. Atau kena cari sikit lah. Yang ketiga, jenis sifat munafik ni, dia kecek nipu. Dia suka sangat kecek nipu. Sikit-sikit kecek nipu. Apa? Siakat sunahum, ikan gelama bercakap bohong, lama-lama mencuri. Kau kena ayat dia. Kau salah lah kan? Siakat sunahum ikan duri kan? Mula-mula kita kecek, sikit-sikit nipu bohong, lama-lama dia curi. Ni sifat yang hari ni kita kena tengok. Sifat kita ada tak sifat kita? Orang munafik. Dan di antara tanda-tanda orang munafik ni, saya setelah mari dalam diri saya hadis ni, di antara tanda-tanda orang munafik, dia apa nama?
dia malah, dia payah nak jaga semaya subuh dengan mayasa. Dia juga semaya esok. 3 semaya. Kita kata nak nipu tu tak lah kan. Tapi kita ni nak jaga 3 semaya ni bukan mudah. Tapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut atau dalam Quran sebut hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Iaitu solat subuh dan solat asar. Solat subuh dan solat asar kena ingat. Hujan. Subuh, asar, isyak. Bagai ni, bagai yang mana kita ni, kalau kita ada sedikit sifat ni, dia payah nak semaya. Lebih-lebih lagi nak semaya subuh. Dia boleh tidur. Kalau orang mari royak, dia mari royak kan? Ustaz, dia ni baik Ustaz. Jom Ustaz. Baik orang. Habis so tak semaya. Bagaimana kita nak royak? Tapi so yang tak semaya. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana di padang mahsyar, ayah dia mari jumpa dengan Nabi Ibrahim, ayah dia Azar. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Allah sebut dalam surah Al-An'am muka surat 137, dia kata wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Azar, nama ayah dia Azar. Tuhan buat Nabi Ibrahim ni jumpa dengan ayah dia nama Azar. Ataupun pendapat lain ada nama dia, nama lain, nama dia Tarah ataupun Terah. Itu apalah. Apa pentingnya jumpa ayah dia. Maka Nabi Ibrahim merayak ke ayah dia. Ayah dah ke ayah jangan masa duduk atas muka bumi dulu. Alung ayat dah ke. Jangan tak ikut gapo Allah suruh. Ikut apa gapo Allah suruh. La tu'sini. Jangan mu ni tak ikut gapo aku ayat. Ayah tak ikut gapo hak alung ayat, jangan tak ikut. Tak boleh. Nak ikut. Oh tak apa hari ni ayah ikut belakon. Gapo hak gapo nama ni hak gapo hak habis ayat, ayah ikut belakon. Maka ketika itu Nabi Ibrahim angkat tangan raya ke Allah SWT, dia doa, ya Allah, kamu janji dengan aku ya Allah, mu tak akan menghinakan aku dan mu tidak akan menaikkan aku. Dia tak ada aib paling besar sekali. Orang nak kecek belakang, oh Nabi Ibrahim, api ayah masuk neraka. Aku rasa malu ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Biarlah ayah aku ni boleh masuk syurga. Nabi Ibrahim, orang panggil istilah dia panggil Khalilullah, kekasih Allah. Orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku janji dah orang munafik, orang kafir tidak akan dapat masuk neraka, tidak akan dapat masuk syurga selama-lamanya. Aku bukan nak menghina kamu, aku tak menghina kamu. Tapi sebab aku janji dah, innaka la tukhliful mi'ad. Aku tidak akan memungkiri janji aku. Dan aku ayat gitu. Sampai bila-bila tidak ada orang kafir boleh masuk syurga. Kecuali orang yang beriman sahaja, walaupun dia sebesar zarrah iman dia, insya-Allah dia akan dapat masuk syurga. Jadi orang yang mana dia ni rapat Nabi Ibrahim rapat kita semua dengan Allah, tak boleh nak tolong ayah dia, tak boleh nak tolong ayah dia. Tak boleh nak tolong. Kita semua telah. Jauh lagi lah
kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita kena jaga keluarga kita daripada sifat ni, sifat orang-orang munafik. Kita kena jaga anak bini kita, isteri kita, suami kita, keturunan kita sampai yaumul qiyamah. Hindari kita daripada tergolong daripada golongan orang-orang munafik. Jadi kita pun tahu dah ni perangai orang-orang munafik. Ini perangai orang-orang mukmin. Ini perangai orang kafir. Orang kafir ni perangai dia lagu mana? Mari mikir, saya mari mikir. Ia boleh mikir dalam kepala dia ni nak sembah dengan benda ke apa? Benda yang mana kita kata berhala yang tak boleh kecek. Nabi Ibrahim, masa Nabi Ibrahim ni lagi, Nabi Ibrahim dia buat kata faqala inni sakin, orang ajak dia. Mari kita pergi buat pesta ramai-ramai. Dia kata faqala inni sakin, aku sakit. Maka dia pergi buat apa? Dia pergi peracur berhala ni, peracur berhala ni. Maka dia tinggal berhala hak besar. Faja'alahum kabiran juzadan illa kabiran la'allahum yarji'un. Tinggal sahab besar. Maka dia ambil kapuk dia letak atas rangin berhala besar tadi, dia letak. Maka orang ni balik belakang. Balik ni dia tengok hancur habis berhala set dia. Nabi Ibrahim tak ada dah situ. Dia kata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dia kata, aku rasa aku aja kenal ni orang hak buat ni. Rasanya berakhir ni. Sebab dia tak buat hati menang dengan kita ni. Panggil ya. Dia pun panggil. Panggil je Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia tanya. Orang tanya, mu kau Ibrahim buat? Aku tak tahu. Bukan aku buat. Lepas tu siapa buat kalau bukan mu? Mu tengok lah berhala depan mu tu hak besar. Tidak ia pergi kapuk kan. Mu ni tolong Ibrahim. Cara jawab tak kena. Mu tahu dah berhala ni mana boleh kecek. Mana boleh makan ke apa. Nabi Ibrahim berkata kau. Ada. Mu tahu dah berhala ni tak boleh kecek, tak boleh makan, tak boleh apa nama ni manfaat gapo-gapo, apa mu sembah? Senyap. Mananya dia tahu dah. Lepas tu adakah ia berimej? Tak juga. Batulah ayat dalam surah Al-Baqarah tadi, dia suruh kita kenal. Perangai orang kafir ni apa nama? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mu pergi peringatan ke, mu tak bui ke, mu pergi syarah dia ke, mu pergi dakwah dia ke, mu pergi cerita dia ke, mu pergi motivasi ke, mu tak pergi motivasi ke, la yu'minun, mereka tak beriman. Bapa tak beriman? Tuhan sebut perangai dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Tuhan tutup. Kita kena mengingat kalau hari ni kita yang muda, siapa ke tua, siapa ke kita nak dekat mati, kita ni tak pernah buka Quran, tak pernah baca Quran, tak pernah pandang ngaji Quran, maka ketahuilah bahawasanya Tuhan sedang tutup hati kita. Kena ingat. Hari ni kalau tak berasa lagi, malam ni mari tak memikir lagi, aku ngaji Quran ke tak apa khabar Quran ku hari ni lah, mana Quran. Kita kena ingat. Takutnya Tuhan tutup hati kita. Tutup hati ni. Quran ni tak aja buka. Siapa mati-mati kan tak boleh ngaji Quran. Tahuilah bahawasanya orang yang tak boleh ngaji Quran, insya-Allah dalam kubur dia tak selamat.
Kecuali adalah benda-benda hak lain yang Tuhan bagi ihsan kita. Kalau kita tak ngaji Quran dan kita mati. Kita mati hari ini kita tak selamat. Nak tahu? Tengah mati. Tengah mati. Nak tahu kita selamat kita. Sebab tu kita kena rasa syukur orang sini hak tak ada ngaji ni. Apa? Tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk. Mana Tuhan buka hati kita. Buka hati kita. Bila? Zaman muda duk cari pitih. Kita ni kan cari pitih kan sibuk. Tu duduk tepi masjid ni lah. Duk bukan masjid ni lah, masjid lain-lain. Duk tepi masjid lah. Tapi tak ada siapa masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bertanya. Mana bunyi suara Tok Bilal lain? Bini apa jawab? Mati dah Tok Bilal. Mati Tok Bilal. Tok Bilal lama ni tak ada siapa. Tok Bilal baru ni tak. Baru tahu kata Tok Bilal. Boleh jumpa Tok Bilal baru best tak. Tak lama tu mati. Sibuk tu gak dia cari pitih. Mana entah dia pergi masjid. Sebabnya sibuk cari pitih. Orang lain cari pitih juga. Bapa ada masa. Sebab Tuhan buka hati. Buka hati. Kalau Tuhan tak buka hati, tak mari. Lepas tu nak taing je. Mati. Telefon. Assalamualaikum Tok Imam. Marilah rumah ni. Tolong ngurus ni. Tok lelaki hamba mati dah ni. Baru cari Tok Imam. Dah demo cari pitih. Apa demo tak? Cari pitih dengan orang-orang hak sekali demo. Apa tak suruh dia? Dah cari pitih bersama. Suruh dia lah salah maya-maya. Tok Imam. Mari tegak ya. Tok lelaki saya ni bagus. Cari pitih tu untuk sara anak bini ke apa gini. Cari pitih. Tapi tak mari masjid. Tak jadi. Bagus dari mana pun kita cari pitih untuk anak bini kita. Tapi tak cari untuk agama. Tak jadi. Tak akan jadi. Kalau kita ni tak cari untuk agama. Untuk anak kita. Pitih rajin royak kau ke kita. Lepas kita mati ni. Dia masuk dalam kubur. Tak aja. Pitih tak aja royak. Pensyarah ke dia. Lecturer ke dia. Ataupun dia ni. Agama mana-mana ke dia. Hebat ke dia ni. Cikgu ke apa dia ni. Tapi. Agama Islam saja yang bawa kepada kita. Iaitu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia je royak cerita. Ada pahala syurga. Ada neraka dosa. Adanya hari pembalasan. Adanya dalam alam barzakh. Adanya pada mahsyar. Nabi Muhammad je cerita. Orang lain tak cerita. Apa kita tak nak dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak. Rugilah kita kalau kita ni tak boleh. Tak boleh mari masjid. Cerita dia hanya tak boleh mari masjid. Sebab apa? Hati kita ni tutup dah. Maka hari ni apabila kita dah kenal perangai ni, hati kita duk mana, kita nak ubah hati kita. Aku mana kita nak ubah hati kita? Malam ini saya kongsikan 3 je. 3 cara kita nak ubahkan hati kita. Untuk kita boleh buat klik malam ni insya-Allah. Pertamanya, kita nak ubah hati kita ni. Yang mana hati kita ni, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitab hatta طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah sebut dalam surah Al-Hadid
Ayat yang ke-16. Dia cerita tentang orang-orang ni yang mana hati dia ni gerah. Hati dia ni gerah kekong. Bapa gerah. Sebabnya dia ni rasa dia ni hebat. Contohnya ke apa? Orang-orang ni jenis seperti mana yang dipanggil sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Yahudi. Orang Yahudi ada kitab dia. Yahudi kitab dia. Orang Kristian ada kitab dia. Jadi kitab-kitab dia ni dia pandai buat kitab dia. Dia boleh cerita pasal kitab dia. Alam yahlil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ini kita takut. Perangai yang mana kita ni hati kita lama-lama kerah. Sebab kita pandai. Pandai buat agama. Kita pandai tafsir Quran. Kita pandai dari segi ilmu-ilmu ni. Tapi kita tak beramal. Tak beramal, tak boleh. Nak melembut hati ni. Pertama, cara kita nak melembutkan hati kita, iaitu kita kena baca Quran dan kena faham. Ya tak boleh kita baca Quran saja. Contohnya kita baca Quran surah Al-Mulk. Itu satu tahap. Baca semua setiap malam baca semua, baca. Tapi nak kena ada suasana. Satu hari, satu masa ahli majid ni terang aja ustaz mana-mana. Suruh syarah, suruh cerita, suruh kita faham surah Al-Mulk. Kalau ada dah sini, alhamdulillah. Kalau tak ada lagi, kena ajar. Biar orang faham apa kan kena baca surah Al-Mulk sama. Kalau orang panggil apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab. Dia kena ada sifat tadabbur. Tadabbur kita nak faham ayat Quran ni apa. Dan kalau kita sebut tadabbur, kita kena faham sebenar. Tadabbur ini kita baca Quran, kita tak boleh ayat orang. Kita kena ayat saya, kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita berjawab, ya aku ya Allah, nak ayat apa? Barulah kita dah rasa tadabbur. Kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu, apa nama? Allahumma salli ala ya ayyuhalladzina amanu. Apa ayat dia? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita pun dengar ayat ni. Kita pun buat senyap. Kita tak selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Kita tak rasa kita nak selawat. Tak jadi. Kita tak rasa. Sebab Nabi SAW sebut, siapa dia yang disebutkan nama aku, maka dia tak selawat, orang ini kedekut. Kupik. Dekat kupik. Kupik hangit. Apa takar jering. Maknanya dia ni kedekut. Tak sih. Sedangkan Nabi sebut, siapa dia selawat sekali, maka Allah akan selawat kita 10 kali. Allah selawat kita ni, kalau kita nak faham bahasa Melayu kita ni kan, Allah puji kita 10 benda. Puji. Kita kalau orang puji kita, kita nak balas kelik puji. Payah juga nak cari 10 benda nak puji orang. 1, 2, 3 boleh. Nak sampai 10 payah. Tapi Allah raya Nabi SAW sebut, siapa dia selawat kat aku, maka Allah selawat kita 10 kali. Jadi kita ni, kita faham kena ayat. Kita faham kena ayat Quran. Maka nak faham itulah memerlukan kita ni ambil tadabbur. Kita kena ambil faham tentang Quran ni. Barulah hati kita ni akan mula
dibersihkan hati kita. Yang kedua kita nak lembutkan hati kita, iaitu dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut zikir ni dia kena sebut mulut. Kalau dia sebut tadakkar, tadakkaru ni maknanya gini. Kita memikir itu dulu. Ya, kita pun memikir. Atau panggil tadakkur, kalau kita memikir, kita tak sebut. Tapi kalau zikir, kita kena zikir. Sebab tu penting kita kena ada zikir. Dan saya yakin dan percaya, depan-depan saya ni insya-Allah ngaji Quran, lepas tu mari nak dengar, nak faham Quran, insya-Allah. Saya cerita ni untuk mereka yang belum jadi, yang belum lagi buat. Kalau dah buat, alhamdulillah, kita tambah lagi, tambah. Tak let's duk main baca Quran saja kita. Ataupun kita duk main zikir ke apa? Subhanallah lepas main saja. Tak ada zikir lain lagi yang khusus. Dan saya yakin dan percaya kita semua ni ada zikir khusus kita. Yang kita tak tinggal. Mana-mana zikir lah. Mana-mana zikir yang kita tak tinggal, selawat kau. Gapo nama lagi? Zikir la ilaha illallah ikutlah zikir gapo. Dan yang ketiga tadi kita baca Quran. Kemudian yang kedua adalah kita zikir, dan yang ketiga kita kena sentiasa duduk bersama orang soleh. Orang Melayu sebut katakan, kalau demo saing dengan orang tukar besi, maka bang besilah demo. Kalau demo saing dengan orang jual perfume, maka bang perfume lah demo. Saing ni sangat penting. Saing ni. Maka hari ni pakat saing lah dengan orang hak molek. Saing dengan orang molek. Lepas tu tak selesai dengan orang jahat. Tak ada dakwah. Saing boleh. Tapi pastikan kita nak saing tu, kita kena kuat. Yang mana kita tarik dia, jangan dia tarik kita. Ni gak saing kan. Mari kita pergi ngaji kuliah maghrib Isya, gari Isya metak ya, setengah jam saja habis balik. Pamai Isya ke apa gitu kita kelik. Dia kata apa? Ayah kita buat kedai kopi. Gari Isya buat kedai kopi aja. Kita nak ambil orang saing mana? Duk buat kedai kopi tu kah? Ataupun mari masjid. Kita tengok. Saing kita lagu mana? Kalau ajak tu ada benda penting, cerita lain. Ni kat tiap-tiap malam kedai kopi, tiap-tiap malam lagi di Tesco, bukan dia. Mana Starbucks, mana Nescafe. Kita tempat hak kita kata boleh lepok molek ke apa gitu, tapi kan giga ke iso. Pukul ni pukul 5.3 baik kan. Pukul 5.50 sama-sama sapa. Lepas tu duduk dalam tu duduk buah kali. Kau apa kita Isa? 8? 2 minit ni 8.12 kan. Lebih banyak. Maknanya habis Isa tu kan. Orang baik Isa kan duduk buah lagi. Ataupun tak buah. Duduk cerita habis lah. Bagaimana bisnes kita ni? Garik tak main dah. Isa tak semayan dah. Agak-agak kita kaya tu dalam barakah kok. Kaya dalam istidraj. Kaya dalam istidraj ni maknanya apa? Kita kaya dalam keadaan Tuhan uji kita. Ada orang kata baru ni, dia kata hak duk semayan salat fajar semayan 2 rakaat sebelum subuh, semayan 2 rakaat sebelum subuh ni kaya lah kau. Ajar dengar tak? Kaya lah kau mau hak duk semayan sebelum subuh. Allahu akbar. Tahulah dia kaya. Tahulah dia mau duit berjuta-juta. Tahulah dia mau boleh duit ke mak ayah ke apa gitu, boleh duit ke bini, boleh duit ke lelaki, boleh duit ke anak ke apa gitu gini. Kalau demo ada rasa niat nak marketing atas demo, tapi kecek tu kena jaga. Demo nak marketing aku mana atas demo, demo nak joget ke apa kok demo lah.
Tapi jangan terlupa siapa agama pun disebut. Lupa pun tu. Dan makaya rokok semain subuh. Ya Allah Akbar. Tuhan nak tarik ni seminit. Bukan seminit, saat. Alah mudah. Patah gigi. Patah gigi. Dan gigi itu pula ia duduk dalam. Ada gigi orang tu kata akal dia tu masuk molek. Kena awak pembedahan. Awak pembedahan tu pula mula-mula kena habis 10,000. Kena habis 20,000. 30,000. Tengok-tengok habis berjuta. Ada saya. Dia ni sakit kau ni. Sakit belakang ni. Kaya. Tapi pitih dia habis mana? Habis kau ni. Habis kau sakit. Sakit panggil apa? Selidih kan. Dah habis kau selidih. Kira-kira dia kata hak 500,000 dah. Berapa? Ada orang sekali gigi 50,000. Cocok gua tu dia tu. Ubak dia. Wallah alam saya tak erti lah bagi tu. 50,000. Kena 3 kali 150,000. Main kita. Dan kita jangan anggap kita ni kaya. Kaya ni mentah ya habis. Jadi gitulah. Pasal kita kata dia tak pakai tudung kau kat apa gitu gini. Kita royak, wah royak dah. Tapi hak selupa ni selupa semua. Boleh yang kata. Demo main subuh ni 2 rakaat ni ya Nabi kata kan apa nama ni? Apa dia? Salatul fajr ya. Salatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Solat 2 fajar ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana kaya sungguh-sungguh lah. Kita kata. Maka dia kata boleh, dia kata Allahu Akbar. Agak-agak daripada kita ngaji ni sifat dia dak mana? Sifat orang mukmin ke? Sifat orang kafir ada lah. Sebab dia masih lagi orang Islam. Sifat yang ketiga ni. Sifat munafik. Kecek tak pandang. Kecek tak pandang lagu mana. Sedangkan Nabi ayat gini dia ayat gini. Jadi 3 benda tadi sangat penting untuk kita ubah hati dan percayalah. Raja dengar tak? Sebelum kita berhenti, last. Saya ni nak pergi jumpa Tok Guru ni kak. Oh, peluh. Apa ni muka-muka peluh tangan ke apa gitu. Takut pergi jumpa Tok Guru. Bapa. Lah ni ada lagi ya? Saya rasa jaga dah sikit. Kalau dulu kuat. Tok Guru dulu. Nak pergi jumpa tak berani. Tak berani siapa-siapa Tok Guru. Dia baca siapa set kita. Tak ada gambar-gambar yang baca. Kita gini. Ayah saya dengan saya ni pasal apa? Lagi jumpa Tok Guru ni, mai ajak dulu dah. Ada satu hari tu, ayah saya dia bawa seorang orang ni, dia ada masalah lah, dia nak jumpa Tok Guru. Bawa tu ke ayah. Ayah saya bawa siapa kat depan Tok Guru. Tok Guru tak kata ke orang hak dia bawa. Dia kata ke ayah saya. Kita bawa orang lain kita kena. Bui kata. Tapi dia kata tu nak bersihkan hati. Sebab tu pentingnya 3 tapai kena ngaji dah. Nak berhenti boleh bawa malam ni 3 perkara tadi. Dan 3 tapai ilmu ni, 3 cabang ilmu ni, 3 tuku ilmu ni jangan tinggal. Jangan tak ngaji. Yang pertama ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Ilmu fiqh kita duk semaya kan kita. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni kita jangan rasa kita jahat betul. Kita jahat betul. Jadi sekadar itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekali lagi minta maaf lebih masa 8.20. 8.20 insya-Allah ada masa lagi kita jumpa lagi. Dan seperti mana yang saya kongsikan tadi, kita dapat amalkan, kita dapat buat sama-sama insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya nak kasihkan ni ada satu buku. Nama buku ni Traveller Novel Tajwid. Buat apa lah? Traveller Novel Tajwid. Tajuk dia tu Wadduha Wadduha. Baca dengar ada orang baca Wadduha ataupun Wadduha. Wadduha wal laili idza saja ataupun Wadduha wal laili idza saja. Ni buku cara tentang tajwid. Tapi beza dia ni saya tulis. Ni penulisan saya sendirilah. Buku ni saya tulis dalam bentuk cerita ataupun dipanggil traveller novel tajwid. Traveller novel tajwid. Kalau ada siapa hak nak boleh royak. Insya-Allah. Ni sekadar nak royak dan insya-Allah buku ni dalam proses nak print lah. Kita nak print insya-Allah. Kita baru siap ke tu. Baru siap ke apa? Design. Baru siap design. Dulu design dia lah kan ni. Benda yang sama. Lepas tu saya buat comel balik. Ambil hak baru ni. Jadi kita comel dalam ni. Dan juga dia ada juga lah tentang huruful muqatta'ah, kaf ya ain sad, lagu mana. Cerita banyak lah. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh tanya lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.